yang diperoleh oleh mereka untuk mereka bahagikan menurut faraid. Baik, kita tengok. Selepas ni saya akan cerita sedikit tentang bagaimana pula mahkamah dalam negara kita memilih untuk melompat keluar daripada mazhab Syafi'i dan kita ambil pandangan mazhab Hanafi untuk membolehkan isu-isu dalam kes harta pencairan ini dapat diselesaikan. Kemudian pembentang Kitab Kerja ni dia memetik kitab fatwa-fatwa dan sebagainya. Soalan tentang masalah setengah daripada beberapa adat di negeri-negeri yang bahawa apabila mati satu orang daripada dua lelaki isteri, dia dibahagikan harta peninggalan itu dua bahagi, maka ditolakkan kepada salah seorang yang hidup itu satu bahagi, dan yang tinggal lagi dibahagikan antara segala waris yang setengah daripada mereka itu salah seorang yang tersebut, dan dengan sebab itu bahawasanya berusaha pada waliknya oleh dua lelaki bini itu bersama-sama, maka adakah betul perbuatan itu atau tidak fatwa yang mengharuskannya? Maka jawapan dalam fatwa ini dia kata, jika harta peninggalan itu bersekutu padanya oleh dua isteri itu bersamaan kadarnya dengan yakin, maka dibahagikan sebagai bahagi yang tersebut itu dalam membahagi itu sebenar. Adapun jika tiada diketahui bersekutunya, dan jikalau dengan sama-sama bekerja yang mendapatkan harta itu sekalipun tiada pekerjaan khidmat seperti bertanam, mana bertanam nasi, dan membasuh dan menjahit kain suaminya, tapi tiada diketahui bersamaan bersekutu itu seperti tiada diyakinkan. Ini bahasa lama sikit. Minta maaf kalau siapa tak faham, tapi saya akan pemudahkan. Bahawasanya bekerja itu sama banyak kadarnya atau tiada, maka dibahagikan dua dengan ketiadaan reda bereda, mana saling tidak reda meredai antara satu sama lain segala pusakanya, yakni peninggalan si suami pada kadar yang lebih kurang, dan saya tidak sah membahagi sebagai bahagian tersebut dan tidak harus menolak itu. Maka jika reda meredai, dia guna kata reda bereda. Jika reda bereda ataupun reda meredai daripada mereka itu, nescaya sah. Tapi disyaratkan pada sah reda bereda itu bahawa tidak ada dalam mereka itu orang yang tidak diiktibarkan redanya seperti kanak-kanak dan si gila, dan orang yang dihalangkan atasnya. Maka jika ada dalam pusaka itu, mereka itu nescaya tidak sah. Dia gini, kalau tidak ada saling reda meredai, tiba-tiba di antara orang yang berselisih ni, katalah si isteri seorang tu dia meninggal, waris yang ada tu katalah mahjur alaih, maknanya orang yang tak boleh atau dihalang oleh syarak untuk menggunakan harta atau mentadbir harta tersebut, katalah budak ataupun orang gila umpamanya, dia kena ada wali dia kena ada orang yang takbir harta dia. Tiba-tiba dalam masalah mesti reda meredai, tiba-tiba yang ada tu orang yang mahjur alaih, katalah budak yang berusia 6 tahun, maka dia kata tak boleh. Dia macam ni senang. Dia dalam kes harta pencarian ni ada kes yang straightforward, iaitu suami meninggal dunia, yang tinggalnya isteri, maka isteri tuntut daripada harta pusaka suami dia. Tapi ada juga kes di mana yang nak tuntut ni, si isteri tu meninggal dunia, maka yang nak tuntutnya ialah waris dia. Waris dia. Itu yang dia nak cerita ni. Siapa waris dia? Senang je. Kita nak ingat. Siapa waris? 5 orang. Bila orang tanya, siapa waris? Kalau satu orang tu mati, suami ke mati, isteri ke mati, anak ke mati, bila dia mati, siapa waris? Senang je formula dia. 5 orang. Siapa dia? Ayah si mati, mak si mati, nombor 3 ni pasangan si mati, suami si mati ataupun isteri si mati. Nombor 4 anak lelaki si mati, nombor 5 anak perempuan si mati. Senang je. Kalau orang tanya siapa waris si mati, senang, angkat jari 5. Mak, ayah, mak, pasangan si mati, anak lelaki, anak perempuan. Itu cara dia. Nah, maknanya kalau kita meninggal dunia, kalau mak kita masih hidup, ayah kita masih hidup, maka dia berhak mendapat harta pusaka. Nah, satu perkara yang menarik dia kata ialah perjanjian. Dia cerita tentang kes. Saya nak lompat yang ni. Nak ceritanya bahawa kalau kita kahwin, kita boleh buat perjanjian. Kita boleh buat perjanjian tentang pembahagian harta. Kemudian dia cerita tentang al-adah muhakkamah,
Baik, dalam ini dia kata Islam mengiktiraf bahawa adat baik secara khusus atau umum dia kata boleh jadi sumber hukum syarak. Cerita dia macam ni tuan-tuan. Dia dalam amalan kita di Malaysia ni, harta pencarian ni dia lebih kepada adat. Dia bukan kata ajaran Quran ke ajaran hadis ke, tidak. Dia lebih kepada amalan di tempat kita. Sebab tu bila wakil-wakil hakim syar'i daripada Saudi, Mesir datang ke tempat kita ni, mereka sebahagian besar daripada mereka ni dia tak alert, walaupun ada yang tahu. Tapi sebahagian daripada mereka bila dia sampai, bila pegawai mahkamah cerita tentang beberapa peruntukan dalam hukum syarak, bila masuk bab hadis pencarian, tak semua, tapi sebahagian mereka terkejut benda ni wujud di Malaysia. Nak ceritanya bahawa sebenarnya hadis pencarian ni dia lebih kepada adat ataupun uruf ataupun amalan di tempat itu. Dalam kitab kerja ni pun disebut bahawa hadis pencarian tidak terdapat dan tidak kita fiqh secara khusus, secara detail, secara terperinci yang membicarakan tentang hadis pencarian. Dia lebih kepada ada orang Melayu dan sebagainya. Maka isu sekarang ni ialah bolehkah kita terima adat seperti ini dalam Islam. Maka dia memerlukan kepada Majlis Fatwa Kebangsaan, Muzakarah Mufti dan sebagainya. Kemudian dia cerita tentang syarikat Al-Abdan yang saya cerita tadi. Yang ni saya tak mau sebut. Tetapi yang ditekankan ialah tentang bagaimana pemakaian mazhab Imam Abu Hanifah di dalam amalan dalam isu harta pencarian. Yang ni pun saya rasa tuan-tuan boleh faham sebagaimana kita bayar zakat. Kita bayar zakat sekarang pun pakai duit, kita tak guna mazhab Syafi'i. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, pembayaran zakat dengan menggunakan wang RM7 seorang tu, itu dikira sebagai tidak sah, kan? Kita lebih kepada kita menggunakan mazhab lain. Dan dari segi penggunaan mazhab ini pun, pengalaman saya di mahkamah, dia bergantung kepada individu hakim. Ada hakim yang reluctant untuk keluar daripada mazhab Syafi'i walaupun ada maslahah tertentu. Pengalaman peribadi saya dalam masa 1 tahun atau 2 tahun, hakim di mahkamah yang sama, tapi hakim tu bertukar. Tahun ni bila berlakunya perceraian pasangan suami isteri, saya bawa satu kes yang mana suami tersebut dia tidak rujuk isteri dia dengan lafaz rujuk secara sarih. Kan tahu kan? Lafaz rujuk. Mana kalau suami dia cerai isteri dia. Tak, dia cerai isteri dia. Tahu? Dia cerai isteri dia, tiba-tiba dia tak lafaz rujuk. Dia tak kata aku rujuk dekat hang. Tak, ataupun dia tak kata aku rujuk bila nikah kita yang dulu. Dia tak sebut. Tapi dia tu tarik bini dia masuk bilik. Kan? Dan berlakulah apa yang sepatutnya berlaku dalam bilik. Maka isu dia adakah itu dianggap sebagai zina atau itu dianggap sebagai rujuk secara praktikal? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu dianggap sebagai zina. Itu dianggap sebagai persetubuhan di luar pernikahan. Yang mana kes pertama yang saya buat dalam mahkamah yang sama ni, kes pertama yang saya buat di mahkamah yang sama, hakim tadi melompat keluar daripada mazhab Syafi'i. Dia kata berdasar kepada maslahah untuk kebaikan pihak-pihak yang terlibat, maka dia tidak memakai mazhab Imam Syafi'i, lalu menghukum kedua orang tadi telah pun rujuk berdasarkan kepada perbuatan si suami dan isteri pada ketika itu. Tapi setahun selepas itu hakim baru datang, kita guna hujah yang sama, tapi hakim itu reluctant untuk keluar daripada mazhab Syafi'i. Dia berpegang kuat kepada mazhab Syafi'i. Dia mengatakan bahawa walaupun banyak pendapat ulama yang muktabar, dia bagi panjang alasan dia. Dia mengatakan bahawa dia takkan keluar daripada mazhab Syafi'i. Maka dia mengatakan bahawa kedua orang ini masih lagi bukan suami isteri, dan perbuatan mereka yang bersama itu dihukum sebagai wati syubhah, sebagai persetubuhan yang meragukan. Wati ni pun saya dah ulah banyak kali. Wati, kalau anak kita nama Wati, kena eja waw taya. Jangan eja waw toya. Kalau eja waw toya, maknanya jima'. Kan, maknanya juhul. Jadi itu makna yang tidak baik. Baik. Ketua Hakim Syar'i ini telah buat
telah memetik contohnya dalam enactment. Ini